Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid hari ini tahun 6 kita akan belajar bahagian bidan sirah iaitu tajuk Hajjatul Wada'. Okey, Hajjatul Wada'. Apa maksud Hajjatul Wada'? Okey, jadi kita lihat kepada isi kandungannya. Okey, pengertian Hajjatul Wada'. Apa maksud Hajjatul Wada'? Okey. Hajjatul Wada' ni iaitu haji haji perpisahan ataupun haji selamat tinggal ataupun haji yang terakhir. Kenapa dia digelarkan Hajjatul Wada'? Kenapa ia digelarkan haji terakhir? Kerana haji terakhir adalah haji yang terakhir Nabi lakukan. Haji yang pertama dan terakhir Nabi lakukan. Okey. Selepas Hajjatul Wada' ni tak ada lagi ibadat haji yang Nabi lakukan. Ni adalah haji yang terakhir. Okey, kita lihat latar belakang Hajjatul Wada'. Okey, macam mana berlakunya Hajjatul Wada'? Okey, sebenarnya pada tahun ke-9 Nabi berada di Madinah, Nabi tak pernah menunaikan haji. Okay, tak pernah mengerjakan haji. Jadi, pada tahun ke-10 Nabi mengumumkan untuk melakukan haji di Makkah. Okay. Bilangan umat Islam yang menyertai Hajjatul Wada' berapa orang? Bilangannya adalah hampir sekitar 90,000 orang. Okey, tarikh menunaikan Hajjatul Wada'. Bila Nabi menunaikan haji wida' ni? Haji terakhir. Iaitu pada 25 Zulkaidah tahun yang ke-10 Hijrah. Okay, ingat tarikh ni ya. Nabi berangkat ke Mekah 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Okey. Pada peristiwa Hajjatul Wada' itu juga pada 9 Zulkaidah Nabi menerima wahyu iaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Okey, maksudnya pada hari ini aku telah aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ini ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah yang diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada'. Jadi ada sahabat yang bila mendengar ayat ini, ada sahabat yang bersedih. Sahabat yang bersedih kerana Nabi dah habis menunaikan tanggungjawab dakwahnya dan ada sahabat yang faham. Ini mungkin ada petanda akan kewafatan Nabi. Ada yang gembira kerana telah sempurnanya agama Islam. Dah sempurna dah dakwah Nabi dalam menyebarkan Islam. Okey, kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, kita lihat dari mana permulaan haji terakhir ataupun haji wada'. Okey, kita lihat kepada kronologi yang pertama di Zulhalifah. Ini nama tempat Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Okey, Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini kemudian berihram. Dah niat ihram kat sini di Zulhulaifah. Okey, lepas tu yang kedua Zultua, nama tempat juga. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Okey, kalau bahasa Arabnya mabit, bermalam bermalam di Zultua. Okey, yang ketiga di Makkah. Nabi pun sampai di Makkah. Sesampainya di Baitillah, baginda melakukan tawaf dan sa'i di Makkah. Okey.
Yang keempat, Nabi berada di Mina iaitu pada 8 Zulhijjah. Okey, pada 8 Zulhijjah. Maksudnya Nabi berangkat tu 25 Zulkaidah. Dalam perjalanannya, okey, bila sampai di Mina tu tarikhnya adalah 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Okey, bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah. Okey, pada 9 Zulhijjah, yang kelima ni, Nabi dah sampai di Arafah. Okey, baginda melakukan ibadat wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Pada 9 Zulhijjah juga turunnya wahyu, ayat yang Ustazah bacakan tadi, Al-yawma akmaltu lakum. Okey, yang ke-10 di Muzdalifah iaitu pada 10 Zulhijjah di Muzdalifah dari Arafah baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Jadi Nabi pada 10 Zulhijjah Nabi bermalam di Muzdalifah. Okey, yang ke-7 pada 11 hingga 13 Zulhijjah Nabi berada di Mina, okey, melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Buat majlis korban lah kalau kita sekarang kan. Okey, yang ke-8, okey, di Mekah Nabi kembali semula ke Mekah dan melakukan tawaf. Okey, tadi dah yang ketiga ni Nabi dah pergi Mekah, pergi Mina, Arafah, Muzdalifah, pusing balik ke Mina dan pulang semula ke Mekah iaitu melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadat haji. Bila dah siap tawaf di Mekah, Nabi balik semula ke Madinah setelah selesai menunaikan ibadat haji. Okey, boleh faham daripada 25 Zulkaidah tu Nabi dah bertolak ke Mekah. Perjalanan tu bukan macam sekarang naik bas ke naik apa, berjalan kaki. Jadi ada persinggahan. Okey, di Zulhulaifah, Zutua, lepas tu pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, pergi Mina untuk bermalam kat situ, okey. Lepas tu pergi ke Arafah, wukuf ke Arafah, lepas tu pergi ke Muzdalifah, bermalam kat Muzdalifah, lepas tu pergi ke Mina, melontar dekat situ, melontar jamrah, lepas tu pergi balik ke Mekah untuk menunaikan tawaf. Okey, bila dah habis, Nabi pulang semula ke Madinah. Okey, ini perjalanan ibadat haji Nabi bersama kaum muslimin. Okey, pada 9 Zulhijjah tadi Nabi telah menyampaikan khutbah, iaitu khutbah terakhir lah. Jadi ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW, ni beberapa perkara yang Nabi sebut. Yang pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan kaumnya. Tak ada lagi sikap perkauman. Okey. Bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Okey, seterusnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Okey, seterusnya kita hendaklah wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji, iaitu menyebut tentang rukun Islam. Okey, menjauhkan riba kerana riba adalah haram. Okey, ini ringkasan daripada khutbah Nabi yang terakhir semasa Nabi menyampaikan khutbah ini, semasa Nabi menunaikan atau mengerjakan ibadat haji. Okey, ini antara isi khutbah. Okey, pada Arafah Nabi sampaikan, iaitu pada 9 Zulhijjah. Okey, kita juga boleh ambil iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Okey, yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat, menjadikan Al-Quran dan hadis panduan hidup. Okey,
Sebelum Nabi wafat, Nabi telah meninggalkan 2 perkara sebagai pegangan untuk kita supaya kita tidak sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan hadis. Okey, persaudaraan sesama Islam tanpa mengira bangsa dan keturunan. Nabi menggalakkan kita mengeratkan perpaduan antara semua bangsa. Okey, akhir sekali kita hendaklah mengasihi Nabi Muhammad dan beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Tiada lagi nabi dan rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena beriman bahawa nabi adalah nabi yang terakhir. Jadi hasil daripada peristiwa Hajjatul Wada, banyak kesan dan iktibar yang boleh kita ambil. Okey, jadi ibadat haji kita boleh lakukannya dengan mengikut cara Nabi. Jadi bila Nabi melakukan ibadat haji, kita mesti ikut cara Nabi menunaikan ibadat haji. Ibadat haji ataupun Hajjatul Wada Nabi ini adalah panduan kepada semua umat Islam dalam menunaikan ibadat haji. Okey, sampai di sini dahulu untuk tajuk Hajjatul Wada. Okey, terima kasih semua.